Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas limpah kurnianya kita masih lagi dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bersedia untuk meneruskan pembelajaran kita walaupun dalam suasana PKP ini, insyaAllah. Jadi saya meminta para pelajar tahun 4 untuk membuka buku teks kafa pelajaran akidah. Buku teks kafa pelajaran akidah tahun 4 pada muka surat 47. Baik, pada pelajaran di atas tajuk pelajaran yang ketiga, sifat qudrat ataupun qudrah. Sifat qudrat. Ini salah satu pada sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita percaya dan yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qudrat. Baik. Baca dan fahami pengertian qudrat. Apa yang dimaksudkan dengan qudrat? Sifat wajib bagi Allah taala qudrat. Sifat qudrat ini adalah sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Nak mengenali Allah ialah mengenali melalui sifat-sifatnya. Kerana apa? Kita tak boleh nak melihat Allah macam mana. Dan kita tidak disuruh untuk berfikir Allah Taala macam mana. Cuma kita disuruh untuk meyakini dan mempercayai bahawa Allah Subhanahu wa taala yang ada, yang wujud, Allah Ta'ala yang wujud, yang ada ini memiliki sifat-sifat yang tertentu. Di antaranya sifat qudrat. Apa maksud qudrat? Qudrat berarti Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Wallahu bikulli syai'in qadir. Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kuasa apa? Tanda Allah Ta'ala, tanda Allah Subhanahu wa taala berkuasa ialah dengan terciptanya sekalian makhluk. Allah Subhanahu wa taala berkuasa menjadikan sesuatu perkara mengikut ketentuannya. Itu tanda Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kekuasaan, berkuasa, qudrat. Hal keadaan Allah Taala yang berkuasa, qaunuhu qadiran. Maknanya membuktikan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa dengan terciptanya sekalian alam ini. Dia kata sekalian makhluk, sekalian alam ini. Bermula daripada langit, bumi dan benda-benda yang berada antara langit dan bumi, semuanya adalah di atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda kekuasaan Allah. Tak ada satu makhluk yang lain yang mampu untuk mencipta segala makhluk ini. Segala apa yang ada di alam ini, baik daripada langit dan bumi, tak ada. Hanya semata-mata Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk menjadikannya, menciptanya. Termasuklah diri kita. Kita kena pandang pada diri kita ni. Siapa yang mencipta diri kita? Hebat. Manusia ni satu makhluk yang hebat yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain. Kita kena fikirkan. Bila kita fikir yang sedemikian, di sana kita akan melihat, terlintas pada pemikiran akal kita, hati kita bahawa segala apa yang terjadi pada diri kita, segala apa yang kita miliki pada diri kita, di sana ada penciptanya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala juga berkuasa menjadikan sesuatu perkara mengikut ketentuannya. Apa yang Allah Taala lakukan, yang berlaku ke atas dunia dan alam ini adalah di atas kehendak Allah, di atas ketetapan atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa pun yang boleh memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ataupun tidak melakukan. Itu nak menunjukkan Allah Taala berkuasa. Allah Taala yang menentukan segala-galanya. Allah Taala penentu segala-galanya, bukan manusia. Bukan manusia. Itu nak menunjukkan Allah Ta'ala memiliki sifat qudrat. Baik, seterusnya. Kekuasaan Allah itu amat sempurna. Maksudnya tidak ada kekurangan
tidak ada cacat cela. Ia mampu berbuat apa saja yang diingininya, juga amat berkuasa melenyapkannya, merosak atau memusnahkannya, menyembuhkannya, mentadbir dan lain-lain. Itu menunjukkan semuanya adalah di atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit dan sihat kita ini ialah di atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala tiada batas dan tiada satu makhluk pun yang dapat menghalanginya. Apa saja di atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada had. Batas ini mana tidak ada had sempadan. Takat ni je, sekadar ini je Allah Taala mampu buat. Tak. Pada makhluk, pada manusia, sememangnya manusia ada kadar yang tertentu dia boleh mampu untuk melakukannya. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pada Allah, pada kekuasaan Allah, pada kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada had sempadan, tidak ada batas yang menghalangi Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan sesuatu yang dikehendakinya. Itulah maksud kudrat pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang bersifat kudrat. Semoga para pelajar dapat memahaminya di atas apa yang saya berikan penjelasan tersebut. Saya meminta kepada para pelajar untuk membuat catatan nota pada pengertian kudrat ini. Pada muka surat 47, sifat wajib bagi Allah dan tanda Allah Ta'ala berkuasa, serta kekuasaan dan kekuasaan. Pada muka surat 48 insyaAllah. Sekadar itu untuk pelajaran kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.